Bismillahirrahmanirrahim. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merebah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baru dengar suara-suara mahasiswa Universiti Teknikal Malaysia Melaka. Okey, nak tanya apa khabar semua? Sihat ke? Alhamdulillah, masya-Allah. Okey, jadi salam sejahtera, salam satu ummah, salam Melaka bandar bersejarah, pintar hijau bersih. Sebelum kita meneruskan forum kita pada malam ini, suka untuk saya sebutkan terlebih dahulu objektif-objektif ataupun sedikit serba sedikit mengenai forum kita pada malam ni. Sebagaimana yang semua sudah maklum, tajuk forum kita pada malam ini adalah berkenaan dengan hiburan. Mahasiswa dan hiburan, di manakah silapnya? Kalau kita tengok, hiburan dengan manusia tak terpisah jauh. Hiburan dengan manusia tak boleh lari. Setiap daripada manusia pasti memerlukan hiburan. Tak ada manusia yang tak boleh kalau sehari itu dia tak berhibur. Kalau kita tengok, kalau kita sebut tentang hiburan, ramai orang akan fikir menyanyi itu satu hiburan. Kalau kita sebut tentang hiburan, orang akan kata dengar lagu itu satu hiburan. Tapi sebenarnya, hiburan itu adalah segala perkara yang akan menyebabkan kita rasa tenang, yang menyebabkan kita rasa seronok. Maka itu adalah satu hiburan. Jadi apa khabar semua? Okey lagi ke setakat ni? Semangat lagi ke? Okey, baik. Saya harap di sepanjang forum kita berlangsung, semua dapat memberikan tumpuan yang penuh. Dapat memberikan, apa orang kata, tak ada lah yang tidur. Kalau boleh, fokus, catat apa yang akan disampaikan oleh panelis-panelis kita yang hebat pada malam ni. Okey, dia orang kata tak kenal maka tak ta'aruf. Okey, pada malam ni kita akan bawa 3 orang bintang yang tak asing lagi dalam dunia dakwah. Iaitu panel kita yang pertama, tak lain tak bukan Piu Said. Apa khabar Piu Said? Sihat? Alhamdulillah, masya-Allah. Okey. Piu Said, kalau nak tahulah, Piu Said ni diberi nama Said Muhammad Bakri bin Said Ishaq. Merupakan seorang pendakwah bebas, merupakan juga seorang usahawan dalam produk tin. Dan beliau merupakan seorang kelahiran daripada program pencetus ummah musim ketiga pada tahun 2015. Dan beliau juga merupakan seorang kelahiran daripada Kuantan, Pahang. Masya Allah. Okay, seterusnya, saya memperkenalkan panel kita yang kedua, iaitu satu-satunya muslimah kita pada malam ini, satu-satunya bunga kita pada malam ini, iaitu Ustazah Isfadiah. Sihat Ustazah? Alhamdulillah. Okey. Ustazah Isfadiah, saya perkenalkan serba sedikitlah berkenaan dengan Ustazah Isfadiah. Nama diberi Ustazah Isfadiah Muhammad Dasuki, merupakan seorang graduan Universiti Islam Antarabangsa pada tahun 1994, dah lama dah. Merupakan seorang penceramah bertauliah jaiz. Dan untuk maklumat, ketika di UIA pada tahun 1994, beliau mengambil dalam jurusan ilmu wahyu dan sains kemanusiaan. Masya Allah. Okey, seterusnya kita pergi kepada panel kita yang terakhir. Tadi masing-masing dah dengar dah lagu yang disampaikan oleh beliau dan juga tim beliau. Masya Allah. Masing-masing dengar dengan khusyuk, ada yang rekod video, kan? Kita dengar tadi, apa yang disebutkan beliau tadi, banyak sebutkan tadi. La ilaha illallah. Okey. Beliau diberi nama Nurzul Sufyan bin Sa'ban, merupakan kelahiran Negeri Sembilan, dan
Beliau juga merupakan seorang penyanyi dan pelakon. Kalau dengar satu cerita iaitu Mentera. Siapa pernah tengok cerita Mentera tu, angkat tangan. Okey, alhamdulillah ada yang pernah tengok. Okey, siapa yang tak pernah tengok lepas ni bolehlah tengok. Buka YouTube, search Mentera. Tu boleh? Boleh ke boleh? Boleh. Okey, Abang Zul sihat Abang Zul? Alhamdulillah. Okey, jadi insya-Allah kita akan pergi kepada soalan kita yang pertama. Soalan yang pertama ni sangat-sangat penting. Sebenarnya semua soalan penting malam ni. Jadi nak minta semua untuk catat mana yang sempat catat tu. Kalau tak sempat catat lepas ni boleh jumpa. Boleh? Boleh tengok juga dekat live Badar UTM. InsyaAllah sekarang Badar UTM sedang buat live. Jadi kepada sahabat-sahabat dekat luar sana yang sedang menonton live ketika ini, bolehlah untuk sama-sama sebarkan, kongsikan live kita pada malam ni. Dan sahabat-sahabat yang ada dekat sini boleh ajak sahabat-sahabat yang berada di di blok masing-masing, di kolej kediaman masing-masing untuk datang ke tapak konvo ni insya-Allah. Okey. Jadi Ustaz dah ready dah Ustaz? Alhamdulillah. Ready. Okey. Soalan dia berbunyi macam ni. Kalau kita tengoklah kan, sekarang ni manusia kita lah selalu dengar nasyid-nasyid kontemporari. Okey. Kalau dulu nasyid dulu ada gendang, ada percussion, benda-benda macam itulah. Tapi sekarang dah berubah. Adanya gitar dan sebagainya. Jadi nak tanyalah, boleh ke untuk kita dengar lagu-lagu yang sedemikian walaupun dia dalam konteks nasyid, dan apakah hukum hiburan dalam Islam itu sendiri insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wayassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma shrah lana sudurana wa hassin akhlaqana wa yassir lana umurana. Allahumma rzuqna fahma wal ilma wal hikmata wal aqla bi rahmatik ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Yang saya hormati adinda pengacara majlis kita pada hari ini. Dengar kata orang Kelantan, balik ngundi tak? Balik, kena balik ngundi insya-Allah. Yang saya hormati lagi saya segani guru kami Al-Fadilah Ustazah Isfadiah beserta dengan suami Al-Fadil Ustaz. Dan juga tak lupa kepada Abang Zul Handy Black, seorang yang sebut sebagai muhajir yang berhijrah daripada alam mentera kepada alam ru'yah syar'iyah insya-Allah. Jadi syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana saya dapat bertemu dengan adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di UTM ini. Jadi alhamdulillah, seperti mana yang kita nyatakan ataupun kita dengar dua lagu daripada kumpulan yang dibawa datang khas kepada kita pada malam ni. Antara lirik lagu yang diendangkan kepada kita memuji Allah Subhanahu wa taala, memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengajak kita ke arah kebaikan, bersilaturahim dan sebagainya. Jadi saya jawab soalan kedua dulu. Apakah hukum berhibur itu? Berhibur ni seperti mana kita sebut, bukan sekadar nyanyian. Tapi yang kita fokus pada tajuk yang saya fokus pada malam ni adalah, kalau bagian saya lah, kita fokus kepada nyanyian. Kalau disebut secara hukum, asalnya sesuatu perkara itu harus sehingga datang dalil mengharamkan perkara tersebut. Maka pada asalnya nyanyian tak ada masalah. Nyanyian tak ada masalah. Cuma berlaku juga khilaf yang besar di kalangan para alim ulama. Kalau kita nak bahas dari sudut fiqahnya, saya sarankan kepada adik-adik pelajar, sila ringankan jari jemari kita untuk mencari fatwa-fatwa terkini daripada para alim ulama. Kita cuma menakalkan pada malam ni, bukan kita berfatwa atau berbuat fatwa baru yang akhirnya boleh menyesatkan orang, bukan setakat di dunia, di akhirat kita akan dapat balasan besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi asasnya secara jujurnya kita jawab, bila dibahaskan para ulama ada dua pandangan yang besar. Jumhurul ulama ataupun bahasa Melayu majoriti para alim ulama. Dengar betul-betul ni. Kalau dengar yang ni kosong pada malam ni, tak ada dengar lagu dah lepas ni. Maka menghukumkan haram muzik itu. Itu jumhur. Maka pandangan yang kedua bukan jumhur. Dia mengharuskan.
dengan syarat-syarat yang tertentu. Ketat syarat dia. Maka kalau dengar pandangan pertama jumhurul ulama, maka lepas ni Abang Zul tak nyanyi dah. Ustaz tak menyanyi dah. Tutup buku terus. Kalau guna pandangan yang pertama, walaupun jumhur. Tapi disebut oleh almarhum Syekh Al-Qardawi dalam kitabnya Al-Halal wal Haram, ada banyak sebab menjadikan perkara tersebut haram. Walaupun kadang-kadang kita mendengar bahawa Syekh Al-Qardawi ni kadang-kadang pandangannya menyalahi jumhur, tapi kadang-kadang pandangannya sangat kena dengan keadaan ataupun realiti semasa. Kalau disebut oleh adinda tadi, bagaimana nasyid zaman dulu pakai kompang, pakai beduk, pakai gitulah. Tak pakai alatan-alatan canggih seperti mana abang-abang kita tadi. Maka adakah menjadi haram sekarang? Dulu halal, jadi haram. Kalau dulu kita membesar, kalau saya membesar dengan lagu Nada Murni, Kumpulan Al-Arkam. Betul tak? Kena? Situlah ada Allahyarham Ustaz Asri Rabbani, Ustaz Munif Hijaz dan kumpulan-kumpulan mereka. Mereka menyanyi lagu-lagu dalam bentuk nasyid tradisional pada waktu itu. Tapi adakah tidak menarik perhatian orang? Tetap menarik. Menarik perhatian. Cuma bila berlalu satu masa, mereka berpecah. Ustaz Asri tubuhkan Rabbani, Ustaz Munif tubuhkan kumpulan Hijaz, dan ada kumpulan-kumpulan yang lain dipecah-pecahkan. Dan saban tahun kalau kita lihat perubahan yang berlaku, contohnya mula-mula Rabbani keluarkan lagu Intifadah. Intifadah yang buat lagu ni bukan orang agama. Yang buat lagu ni kumpulan KRU. Siapa nama dia? Saya pun tak ingat nama dia. Sebab dah ikut sangat kumpulan KRU ni. Jadi ketika tu kalau kita lihat, ada ramai banyak kecaman disebut kepada kumpulan Rabbani. Kumpulan Rabbani telah lupa akhirat, fokus kepada dunia dan sebagainya. Tiba-tiba Ustaz Asri menyatakan, hadirin mati Allah Subhanahu Wa Taala, dengan nakalan para ulama, dia kata bi'ah suasana masyarakat sekarang. Mereka seronok dengan lagu-lagu begitu, tetapi dengan lirik yang sangat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun di sana ada batas-batasan dia. Walaupun minoriti mengatakan harus, majoriti kata haram, tapi saya nakalkan pandangan Datuk Mufti Wilayah Persekutuan dulu, Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, yang mengatakan meraihkan suasana sekarang. Maka keadaan begitu tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala, jika patuh segala apa ketetapan syarak dari sudut lagunya, dari sudut liriknya, dari sudut penyanyinya. Bayangkan kalau yang menyanyi itu tak pakai apa, haram hukumnya, walaupun dia nyanyi lagu Rabbani, tak jadi, pergi tak kembali, memang dia takkan kembali dah lepas tu. Nah. Dia nyanyi lagu nasyid, tapi dia berpakaian mendedahkan aurat, hukumnya haram perbuatan tersebut. Nyanyi tak haram, perbuatan dia tu, pakaian dia dan sebagainya. Maka itu sebab tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala, yang terbaru kalau berlaku di Ketereh, minta maaf saya sebut sikit. Ketereh, Datuk Wi dijemput untuk menyampaikan konsert. Ketika tu PBT, pihak apa PBT apa dia? Gapo dia PBT? Gimana ni? Tolong support sikit lain kali kalau saya tanya. PBT ni pihak berkuasa tempatan. Itulah. Dia dah bagi syarat. Orang perempuan sebelah sini, orang lelaki sebelah sini. Syarat nak mari mesti tutup aurat, kata dia. Maka bayangkan hadirin mati Allah Subhanahu Wa Taala, punya seronok nak datang artis nak mari, macam Abang Zul nak mari pada malam ni. Yang tak pakai tudung, cari tudung pakai. Mari duduk depan Tok Awi ni nyanyi. Tok Awi nyanyi lagu tadilah. Lagu apa dia nyanyi? Lagu nasyid, 2-3 lagu. Yang jadi masalah penyanyi tak ada masalah. Yang bermasalah penonton bermasalah pula. Lagu nasyid pun dia goyang kepala, bukan main, macam minum ketum, dia kata. Itu masalah yang besar. Penyanyi tak ada masalah, kata Datuk Wi. Lirik lagu dia tak keras mana? Rock kan keras. Tapi dia tak apa nak keras dah. Sebab semakin hari, semakin lanjut usia dah. Tak apa nak boleh keras. Tapi masalah kepada penonton pula yang mari, tutup aurat. Tapi dia hayun kepala sampai ke besi nak kena antuk. Suasana masalah. Itu sebab hadirin mati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, seni ini boleh, tak ada masalah. Dalam Al-Quran kita ada seni, tarannum Al-Quran. Nabi kata siapa tak bertarannum, man lam yataghanna bil Quran falaysa minni. Falaysa minni atau falaysa minna man lam yataghanna bil Quran. Bukan di kalangan kami orang yang tidak melakukan Al-Quranul Karim.
Bahkan Nabi SAW ada sahabat yang suara sedap. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, suaranya sangat sedap. Nabi pergi ke rumah Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dengar bacaan daripada Abu Musa. Pada pagi esoknya Nabi kata, wahai Abu Musa, aku dengarmu baca Al-Quran semalam, sedap sungguh. Maka kata Sayyidina Abi Musa al-Ash'ari, ya Rasulullah, kalau saya tahu kamu pergi dengar malam tu, saya akan menyedapkan lagi suara saya. Jadi Abazuh kena sedap sikit lagi lepas ni nak suara untuk lali nyanyian yang seterusnya. Maksudnya apa? Yang Nabi dengar tu sedap dah. Dia bertaranum membaca Al-Quranul Karim dengan seni yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi. Seperti mana sahabat-sahabat yang lain, sampai sana Abi Musa dikatakan dia ni diberi seruling daripada seruling Nabi Allah Daud alaihissalam. Maknanya kalau Nabi Daud dia menyanyi, membacakan kitab Zabur, menyebabkan burung berhenti, bukan berhenti atas udara, jatuh bawah lah. Nak. Dia berhenti atas pokok, ataupun angin tu berhenti bertiup. Punya sedapnya suara. Setakat ni tak jumpa lagi lah orang yang menyanyi kipas berhenti, kecuali blackout. Tak ada lagi. Cuma nak sebut apa dia? Kalau dikatakan apakah hukum berhibur dalam Islam, asasnya dibenarkan dalam syarak, tapi ada kadar-kadar dia. Tidak boleh melepasi kadar-kadar tersebut. Tilka hududullah fala ta'taduha. Jangan kita melampaui segalanya. Islam membenarkan kita berhibur, tapi ada batas-batasan yang tidak boleh kita langkaui batasan tersebut. Yang insya-Allah perkara ni sebagai pusingan awal saya nyatakan bahawa apa dia? Berhibur tidak ada salahnya. Cuma ada ketetapan syarak yang syarak telah tetapkan. Seperti mana saya sebut tadi, iaitulah bagi seorang penyanyi mesti menutup aurat. Tidak berlaku ikhtilat, pencampuran laki perempuan, sehingga tidak ada batasan yang akhirnya menyebabkan bila mana menyanyikan lagu, akhirnya bercampur aduk antara laki-laki dan perempuan. Tengok pada lirik lagu dia macam mana, tengok lagunya macam mana dan sebagainya. Sebab saya ada dua orang pakcik, semua artis. Saya dua artis. Seorang nama Siso Kopratasa. Kenal Siso? Yang buat lagu-lagu kebangsaan banyak tu. Jalur Gemilang dan sebagainya. Itu Siso. Namanya Syed Indra, Syed Umar, pakcik saya. Yang buat lagu Selamat Malam Rohingya. Saya tak nyanyi, kalau nyanyi Ujang. Selamat Malam Rohingya, pakcik saya juga. Cuma nak sebutnya, lirik, tengok lirik macam mana. Lagunya macam mana. Dan insya-Allah kalau kita ikut apa yang Allah SWT tetapkan melalui kalam para alim ulama, insya-Allah program tersebut tidak bercampur dengan lara dan insya-Allah akan jadi terbaik. Contoh terdekat tadilah kita dengar. Saya tengok pada speaker tadi, kain depan speaker tu berdebu, bergerak time. Punya kuat. Tapi lirik lagunya lagu nasyid. Lirik lagunya lagu ketuhanan. Memberi semangat kepada orang-orang yang suka ke arah yang kerah-kerah ni, rock ni dia sukalah. Tapi kalau kita perhatikan juga, contoh kumpulan rock yang dijemput petang tadi, kumpulan apa nama Ustaz? Floor 88. Floor 88. Saya minat dua lagu yang dia ada. Yang pertama lagu 24434. Sedap dah lagu dia? Ke tak sedap? Sedap apa? Yang setan tu ke lagu tu yang sedap? Sedap lagu tu. Nak diingatkan kita tentang semayang. Lagu bentuk rock tapi cerita bab semayang. Orang yang rock memang suka lagu ni. Bayangkan kalau saya ustaz yang tak berapa nak rock nyanyi lagu tentang semayang. Dibalik dengan slipper. Dibalik dengan slipper. Dan satu lagi lagu dia, Hutang tu. Sangat baik. Cuma ingatan kita, kalau buat video klip, tak payah masukkan orang mendedahkan aurat. Menyebabkan tercatat terus lagu-lagu apa-apa yang kita buat. Ini teguran saya kepada mana-mana orang buat satu perkara ikut patuh syariah. Cantik dah lirik, cantik dah lagu, jangan kita selati, kita campuri dengan benda halal itu perkara yang haram. Maka takut-takut ghalabat arham itu akan menguasai yang haram di atas perkara yang halal, akhirnya menjadikan perkara itu syubhah. Wa ma waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Dan sesuatu yang jatuh pada perkara syubhat, ia jatuh kepada perkara yang haram. Jadi cukup sekadar itu untuk rombongan pertama, untuk saya menjawab persoalan daripada adinda moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, satu ulasan yang sangat-sangat apa orang kata, memang kita nak dengar lah. Okay. Memang dekat sini memang orang kata, hak ni lah kita nanti lah. Allah Akbar. Okey. Jadi sebagaimana yang Ustaz sebut tadi, kita nak berhibur boleh, tapi kena pastikan lagu yang kita dengar tu, penyanyi dia
segala-gala benda lah yang berkait dengan hiburan tu dia kena menepati syarak. Kena tepat pada syarak dia. Tak boleh terdedah dengan aurat. Lirik lagu tu pula tak boleh yang lara, tak boleh yang tak elok. Jadi insya-Allah itu untuk soalan pertama daripada PU Said. Seterusnya kita akan pergi kepada soalan yang seterusnya. Soalan yang kedua yang akan kita tujukan kepada satu-satunya muslimah di atas pentas ni. Soalan tersebut, dah sedia Ustazah? Okey, insya-Allah. Soalan tersebut berkaitan dengan media sosial. Kalau kita tengok sekarang ni, menurut kajian, sekitar kanak-kanak yang berusia 5 sehingga 15 tahun dah terjebak dengan TikTok. Umur 5 tahun dah start dah. Dan diorang spend dalam TikTok tu sehari 80 minit. 80 minit bukan sekejap, lama, sejam setengah. Dan tu adalah satu kajian yang dibuat di negara kita. Orang yang berusia 5 tahun sehingga 15 tahun. Dan kita tengok saat pertama kali TikTok itu diperkenalkan, kita tengok viral tentang budaya gelik. Yang mana gelik ni biasanya kalau kita tahu perempuan lah yang terlibat. Ada ke lelaki gelik? Ada juga. Kita tak boleh nak nafi benda tu. Tapi rata-rata lelaki pun akan tertengok juga. Sama ada tertengok ataupun sengaja tengok video-video yang berkaitan dengan gelik. Di awal perkenalan TikTok tu sendiri. Tapi sekarang bila mana zaman dah berubah, dah semakin banyak konten-konten yang baik di dalam TikTok tu, orang pun mula sedar bahawa sebenarnya TikTok ni adalah satu media sosial yang bukan sekadar nak tunjuk gelek. Dia adalah satu media sosial yang boleh mengajarkan rakyat kepada masyarakat bahawa TikTok tu juga adalah satu platform kita boleh sebar ilmu. Kita tengok dalam TikTok sendiri berapa ramai orang yang sebar tentang bahasa Inggeris sebagai contoh, sebar tentang motivasi sebagai contoh, dan ceramah-ceramah ringkas sebagai contoh. Banyak dalam TikTok. Jadi tak dinafikan juga dalam TikTok tu juga di sebalik kebaikan dia akhir-akhir ni ada lagu-lagu viral yang menyebabkan ramai muslimah yang terjebak dengan benda tu. Jadi nak tanya Ustazah, apakah antara panduan yang mungkin Ustazah boleh kongsikan kepada para muslimah yang ada dekat depan ni dan mungkin yang berada di rumah ketika ni di dalam dunia hiburan ni? Tak kisahlah sama ada di dalam media sosial, di dalam lagu dan sebagainya. InsyaAllah saya serahkan kepada Ustazah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anak anda moderator. Ni anak anda lah, dari tadi adinda. PU Said yang saya kasihi, saya hormati, Abang Zul yang saya rasa kali pertama berjumpa, Masya Allah suaranya sangat menggegarkan, masuk dalam hati, Masya Allah. AJK penggerak program kita pada malam ini dan sudah tentunya anak-anak kita siswi dan siswa. Apa khabar semua? Baik, dah makan ke belum? Oh, ada yang dah, ada yang belum. Tapi saya rasa sangat kagum sebab malam ni ramai lelaki lah berbanding perempuan. Ya. Masya Allah. Boleh tak bagi satu tepukan yang gemuruh lah kepada kaum lelaki. Sebab biasanya saya mengajar di universiti bekas pensyarah dulu 13 tahun. Susah nak cari lelaki ramai untuk crowd yang ramai dalam majlis-majlis ilmu. Tapi ialah sebab dia orang datang 2 waktu je. Dia kuliah subuh dengan kuliah maghrib. Dia berada di masjid. Dan sebab tu mungkin di dewan ke apa ke kita tak nampak. Ya. Baik. Soalan dia berkenaan dengan wanita. Jadi wanita tadi MC ada sebut juga, moderator dia kata wanita ini macam memulakan atau mempelopori TikTok ni sendiri kan, dan sampai merebak-rebak lah. Agak-agaknya kenapa ya? Saya bila moderator tanya,
saya baru teringat ada 3 hadis yang saya baca berkenaan tentang muzik di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan riwayat ada Ibnu Majah, ada riwayat daripada Imam Bukhari. Contohnya satu kisah di mana Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dia meriwayatkan bahawa baginda Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam rumah dan waktu tu hari raya. Jadi ada 2 orang wanita sedang bergendang dan kemudian menyanyi. Dan kemudian Saidina Abu Bakar As-Siddiq dengar dia kata, ini seruling syaitan, 3 kali dia sebut. Dan kemudian Nabi SAW mengatakan, tak apa, biarkan dia. Ini adalah hari raya, ini adalah perayaan kita. Kemudian ada sebuah hadis lagi, di mana baginda SAW berjalan pada satu kawasan dan kemudian Nabi jumpa dengan wanita-wanita. Dan wanita-wanita itu sedang menyanyi dan sedang memukul gendang. Dan mereka adalah daripada Bani Najjar. Dan dia menceritakan lirik lagunya itu, dia menggambarkan betapa seronoknya mereka ini kerana berjiran dengan baginda Nabi Muhammad SAW. So dalam lirik lagu itu. So dia punya point dia adalah perempuan juga. Dan baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan, sungguh hanya Allah sahaja yang mengetahui betapa aku cintakan kalian. Ya, baik. Kemudian juga ada satu masa waktu itu majlis perkahwinan di mana baginda Nabi hadir dan kemudiannya wanita-wanita tersebut sama bersyair, menyanyi, wanita lagi. Dia bersyair dan menyanyi dan kemudian Nabi tegur, ada satu liriknya yang mengatakan bahawa kami sangat beruntung bersama dengan Nabi. Di sisi kami adalah seorang Nabi yang mengetahui masa depan. Jadi kemudian Nabi tegur lirik dia. Nabi kata kekalkan yang awal dan buangkan yang akhir. Yang klaim atau mendakwa bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam mengetahui masa depan. Ya, Masya-Allah, Nabi sangat berhati-hati dengan lirik tu sebab lirik itu yang akan masuk dalam hati sebagaimana yang Pius Said katakan. Baik, dalam hal ini kalau kita katakan media sosial ya pada hari ini, kalau kita kata yang mempeloporinya perempuan, contohlah ya, atau TikTok yang menggelek-gelek dan sebagainya itu adalah perempuan, dia tidak menjadi sesuatu yang menghairankan. Kerana apa? Kerana wanita ini mempunyai 3 kekuatan. Kekuatan yang pertama adalah kekuatan, ini dari sudut perspektif psikologi ya, kekuatan menghayati, menjiwai sesuatu. Menghayati, menjiwai ini memang cukup ampuh atau kuat, satu kuasa bagi wanita. Dia cepat menghayati. Kemudian yang kedua, wanita ini mempunyai satu kekuatan untuk mempengaruhi. Hebat ya. Dan yang ketiga, kekuatan wanita itu terletak pada konsistennya. Jadi kalau ketiga-tiga kekuatan ini diletakkan pada tempat yang tak betul, dia jadi tak betul lah. Tapi kalau dihalakan pada tempat yang baik, Masya Allah, dia akan jadi insan yang sangat hebat, penggerak segala ummah. Anak-anak yang dikasihi, kalau tengok ya ibu-ibu muda yang baru dapat anak, tiba-tiba je dia pandai gubah lagu. Sebelum tu tak ada nyanyi pun, dapat anak aja ting tong ting teng, ting tang ting tong, ada je lagu dia. Dia pandai jadi penggubah lagu sebab apa? Seronok dapat anak. Dan itu adalah natural ataupun secara fitrah kaum wanita kerana kita mempunyai kekuatan penghayatan yang dipanggil semua emosi tersebut. Tapi kalau kita lihat lelaki dengan perempuan, dua-dua ini memang ada emosi. Ada satu kajian, dia cek ECG jantung dan dia cek penampilan luaran. Dan 2 kelompok ini, anak lelaki dan juga anak perempuan, dihalakan dengan satu simulasi ataupun satu program rancangan yang dia tengok sangat menyedihkan. Dan mereka mendapati anak-anak perempuan melalak terlebih dulu. Anak-anak lelaki tak melalak, diam saja, dia menahan perasaan. Tapi kedua-duanya dia cek ECG, maksudnya degupan jantung, kesihatan jantung dia. Anak perempuan jantung okey, anak lelaki jantung problem. Maksudnya waktu dia sedih tu, dia memendamkan emosi dia, dia boleh memberi implikasi kepada kesihatan jantung. Masya Allah.
Jadi dengan erti kata lain, kaum wanita, walaupun kita ini beremosi, sama lelaki beremosi, tetapi kelebihan wanita adalah pada mengekspreskan emosinya. Dari situ kelebihannya. Cumanya, kita perlu sedar dan kita perlu jelas kenapa nak ekspreskan emosi. Dikembali balik kepada niat dan juga matlamat. Dan hari ini media sosial kita bukan saja TikTok. Apa lagi? Instagram, apa lagi? Facebook, apa lagi? Tu macam-macam lagi kan? Banyak benda ni. Saya teringat satu dialog saya dengan anak saya. Anak saya umur 13 tahun. Saya tanya dengan dia, Atuf nak jadi apa ya masa depan ni? Umi rasa Umi nak akan bantulah Atuf. Atuf apa cita-cita Atuf akan datang? Nama dia Atuf. Jadi dia cakap, Umi, I want to be a YouTuber. Terduduk saya. Anak ustazah nak jadi YouTuber tau. Dan dia dah buat dah YouTuber, dia punya video tu dia dah buat dah. Dan video dia buat dua. Satu, dia buat adab semasa tidur. 6 orang je like. 6 orang aja yang ikut, yang tengok, yang view, yang bagi love. Satu lagi, dia tunjuk satu video di mana lelaki ini dia ada hati, ada perasaan dengan seseorang, dengan seorang perempuan. Tapi perempuan ni tak layan. Tapi bila lelaki ni hebat, tiba-tiba perempuan tu macam wah, nak melayan ataupun nak pikat dia. Yang itu 160 lebih yang suka. Jadi kemudiannya, apa saya buat? Saya duduk dengan dia, saya bincang. Saya kata, wow, that is wonderful. YouTube, sangat-sangat wonderful. Tapi apa yang penting untuk YouTube ni, you berjaya, apa yang penting? Saya tanya dia. Dia kata, kita kena adakan orang-orang yang boleh berlakon ke Umi. Dia tanya balik. Umur waktu tu dia 12 tahun, sekarang 13 tahun. Dulu 11 tahun, ya, dah 2 tahun dah. Jadi kemudian, saya tanya apa yang lebih penting? Dia kata orang yang berlakon ke Umi. Saya kata bukan, ada lagi yang lebih penting. Kena cari yang alat-alat yang untuk macam kamera dia ke apa ke. Saya kata tak, ada lagi Umi rasa lebih penting. So saya kepong soalan tu kan. Bagi clue sikit-sikit. Lepas tu dia cakap, konten ke Umi? Saya kata that is very true. Konten yang paling penting. Sekarang ni konten la ilaha illallah, entah apa-apa. Setuju tak? Setuju kan? Konten, kalau tak dapat konten, merapu-rapu sampai berlakon-lakon. Yang dekat lebuh raya berlakon lah, kena ada orang ganas dan sebagainya. Saya kata, macam mana dia orang ini boleh membuat lakonan hanya semata-mata kerana konten? Dan akhirnya saya cakap dengan anak saya kata percayalah, semua media sosial yang ada di alam maya itu adalah anugerah daripada Allah. Dan dia memiliki salah satu daripada sifat baginda Nabi Muhammad SAW, iaitulah tabligh, menyampaikan. Tapi anakku, kalian tidak mampu untuk menyampaikan sekiranya tidak ada 3 lagi tiket ataupun sifat Nabi. As-sidqu, al-amanah, fatanah. Benar dalam hati dan jiwamu untuk menjadi hamba Allah yang benar-benar, sebenar-benarnya. Amanah, bertanggungjawab, dan seterusnya adalah bijaksana. So gabungkan 3 itu, dan maka jalan seterusnya adalah jadilah YouTuber. Dan alhamdulillah bila dia tahu konten itu bagus, konten itu penting. Dan saya tanya dengan dia, dalam dunia ini konten yang terbaik adalah apa? Sebab anak-anak kita kan dah mula nak membesar ni. Saya kata, apakah konten yang terbaik dalam dunia? Dia tak dapat. Saya, konten itu adalah konten yang berupa satu kekuatan yang luar biasa. Satu mukjizat saya sebut. Dan dia kata Al-Quran ke Umi? Saya kata, yes, that is very true. So why not you hadam Al-Quran dan masukkan konten Al-Quran itu dalam media-media sosial. Tapi cabaran dia apa? Cabaran dia tak banyak like. Kan? So kita dok kejar follower, kejar like. Saya kata itulah dia cabaran untuk menjadi hamba Allah. So you nak menjadi hamba like, hamba follower, atau nak jadi hamba kepada Allah Jalla wa'ala. Allah akan tanya nanti. Dan alhamdulillah anak-anak yang dikasihi, doakan sekarang ini anak saya yang umur 13 tahun itu berada di sebuah sekolah
Dan sekolah ini adalah pusat persediaan pelajar-pelajar ke Al-Azhar University. So mudah-mudahan dia boleh menguasai konten dan mungkin boleh jadi YouTuber yang terbaik insya-Allah. So jadi saranan saya, kita seharusnya lebih terserlah sebagai orang Islam untuk mengguna media sosial ini ke jalan yang benar. Kerana hanya kita mempunyai konten yang betul. Hanya kita yang mempunyai kefahaman tentang apakah maksud adil. Hanya kita yang diseru oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita menjadi ummatan wasata, menjadi umat yang hebat dan kita menyebarkan kebaikan. Kita tahu keadilan yang benar, kebaikan ada dalam tangan kita. Maka teknologi-teknologi ini semua adalah askar-askar Allah. Walaupun memang asalnya datang daripada orang bukan Islam. Tetapi menjadi tanggungjawab kita untuk Islamize semua perkara-perkara tersebut. Dan ini harus ada dalam jiwa kalian semua. Jadi tuan-tuan, puan-puan, anak-anak yang dikasihi, saya rasa saya simpulkan untuk pusingan ini dengan kita perlu ada satu azam dalam jiwa kita. Seandainya kita mempunyai akaun media sosial, pastikan akaun tersebut merupakan satu akaun yang orang boleh memberi atau membawa mendapatkan manfaat daripadanya. Wallahu a'lam. Masya Allah. Jazakillah khairan kasira jaza Ustazah. Di atas ulasan berkenaan dengan soalan yang saya ajukan sebentar tadi. Saya tertarik dengan salah satu apa yang disebutkan Ustazah tadi, iaitu yang pertama, gunakan media sosial ke jalan yang benar. Kerana apa? Kerana kita ada kefahaman. Jadi, saya ingat lagi salah satu pesan guru saya ketika mana saya kali pertama nak create TikTok tu. Guru saya, Abang Izul Islam ataupun lebih dikenali dengan Encik Lebah. Siapa yang kenal? Dia kata, enta adua, kalau enta nak buat konten apa pun buatlah. Tapi enta kena ingat, konten yang enta buat tu ramai orang akan tengok. Kalau enta nak buat konten tu sekadar nak berhibur, sekadar nak suka-suka, nakkan view, enta rugi. Sebab tujuan enta berada atas dunia ni, sebab enta nak berdakwah. Tu satu pesanan yang saya ingat sampai sekarang dan saya pegang sampai sekarang. Sebab apa? Saya kali pertama menceburi dalam bidang media sosial ni. InsyaAllah kita akan pergi kepada panel kita yang ketiga. Mungkin ramai yang ternanti-nanti seorang artis kita pada malam ni. InsyaAllah soalan tersebut related dengan abang sendiri, di mana saya sendiri pun tertanya-tanyalah berkenaan dengan benda ni, iaitu kita kenal Abang Zul ni sebagai artis, sebagai pelakon. Dan biasa kalau artis, bila kita sebut tentang artis, bila kita sebut tentang penyanyi, akan kita ada dalam satu fasa yang kita top dalam carta. Kita berada dalam fasa-fasa yang top. Semua orang kenal kita. Sebut je lagu tu orang kenal. Dengar je lagu tu orang tahu, oh penyanyi dia Abang Zul. Sebut je, dengar je lagu ni, oh penyanyi dia, musician dia daripada kumpulan sekian-sekian. Jadi mungkin Abang Zul sendiri boleh kongsikan apakah antara pemangkin ataupun pencetus kepada abang sendiri untuk berhijrah setelah mana abang dah pun berada di tahap yang paling tinggi dalam hidup abang, dalam dunia hiburan tu sendiri. Dan insya-Allah saya serahkan kepada Abang Zul. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada tuan moderator kita. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala wa rasulil mujtaba amma ba'du. Syukur alhamdulillah. Terima kasih banyak pada tuan moderator kita tadi. Adwa bertanya tentang macam mana boleh berubah. Lebih kurang lah. Kita singkat-singkat je lah. InsyaAllah mudah-mudahan. Tapi apa-apa pun sebenarnya saya ni berhijrah, boleh dikatakan kita pernah bincang Ustaz, kita kata kembali kepada fitrah Ustaz.
Masya Allah. Kembali kepada fitrah kan. Lebih kurang 7-8 tahun dah. Dan titik tolak asbab permulaannya hijrah saya ini adalah apabila ayahanda saya meninggal. Dan orang pun ramai berkata-kata, selalunya biasa orang cakap apa, kalau artis ni buat satu perubahan ustazah orang ramai cakap apa, artis tu dah suam-suam kuku. Artis tu dah tak laku kan. Tapi Masya Allah, hebatnya Allah di cerita saya punya cerita pula, masa saya berhijrah tu masa tengah di zaman kegemilangan lagi. Dan masa saya hijrah tu pun tawaran lakonan, tawaran nyanyian pun masih banyak lagi. Tapi itulah dia, sepanjang kehidupan kita tak pernah pun bercita-cita untuk menjadi selebriti. Tapi itulah hebatnya Allah. Allah SWT ni, itu pasal daripada awal tadi kita katakan betapa hebatnya Allah SWT ni. Allah belanja saya dalam kehidupan saya. Nikmat-nikmat, minta maaf cakap, kita nak katakan minta maaf cakap nikmat-nikmat di dalam kelalaian. Itu yang dululah, yang dulu. Allah belanja saya. Daripada zaman kecil berhibur, bak kata ustaz dan ustazah tadi, ibu-ibu anak-anak pun ibu-ibu nak menghiburkan anak-anak pun berlagu-lagu juga. Kan, jadi kita ni membesar lama-lama, Masya Allah, jiwa tu memang ada kesenian tu, suka nak bernyanyi, suka apa semua. Dan Allah belanja kita sampai kita dewasa. Sampailah umur ke nak dekat masa tu nak hampir 40 umur saya. Dan ayahanda saya dalam tempoh itu juga sakit sehinggalah ayahanda saya meninggal pada umur saya 40 tahun. Dan di situlah juga masa itu Allah SWT punya sayang kita kepada manusia ni, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana wajibnya kita nak bersyukur tentang kita ni menjadi umat Nabi Muhammad ni. Saya bersyukur apabila Allah SWT kasih saya satu kesedaran ni. Allah tarik satu nikmat dalam kehidupan saya, nikmat kasih sayang orang-orang tersayang dalam kehidupan kita tak ada. Dan Allah SWT kasih pengajaran, kasih kesedaran. Masa itulah titik tolak permulaannya hijrah saya, apabila kita mendapat satu kesedaran bahawa manusia itu, sifat dunia dan akhirat tu baru kita faham masa tu. Dunia itu sementara, akhirat itu selama-lamanya. Barulah kita nampak pangkat ayahanda kita dulu semuanya sementara, kegembiraan ayahanda kita dulu semuanya sementara, pekerjaan dia, apa saja kenderaan, pakaian, baju, keluarga, anak, bini, semuanya sementara. Kita ke bumi ke ayahanda kita, masuk dalam liang lahat, baru kita nampak Allah tunjukkan kepada saya, Allah kasih satu kesedaran bahawasanya apabila manusia itu masuk dalam liang lahat, seketul batu bata pun kita tak bawa masuk bersama dengan kita. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jadi di situ satu sentapan ke hati dan jiwa saya, kesedaran Allah kasihkan saya faham apa lagi yang kita nak kejar. Allah. Memang dalam kehidupan kita memang nak cita-cita keduniaan ni semua ada, kemahuan semua ada. Tapi bila fikir-fikir balik hidup kita sekarang tak susah pun. Allah dah kasih semua. Dalam 5 perkara yang kita faham dalam kehidupan biasanya memang kita perlukan. Ini keperluan. Rumah, tempat tinggal, pakaian, makan, kenderaan, keluarga. Ini 5 ni semua keperluan aja. Kita dah ada semua dah. Jadi dengan juga hiburan, kalau kita nak masukkan keperluan dalam hidup, hiburan pun. Apa lagi yang kita nak dalam kehidupan saya masa tu? Saya fikir-fikir balik, ya Allah, mudah-mudahan jangan aku lalai lagi dalam kehidupan ni ya Allah, sebab masa tu congak-congak orang-orang macam kita ni lah Ustaz, masa tu kefahaman saya. Dulu atuk kita meninggal. Lepas tu pak saudara kita meninggal. Ni sekarang ni ayahanda kita pula meninggal. Kalau congak-congak orang yang jahil masa tu, saya fikir ni lepas ni kita punya giliran. Jadi kita ambil keputusan untuk mudah-mudahan kita ada buat persediaan sikit untuk bekalan akhirat. Dan apabila kita berubah, berhijrah tu, kita dapat satu nikmat yang berbeza. Dan bila saya berhijrah, saya jumpa dengan ustaz-ustaz, alim ulama bersama dengan maulana-maulana. Kita bertanya, saya sampaikan dulu saya buat keputusan juga, ustazah saya buat keputusan tak nak menyanyi. Saya pernah cakap, Ustaz, maulana saya tak nak menyanyi dah, nak berhenti. Sebab masa tu, yalah, ini kononnya dapat satu semangat baru, nak berubah. Kononnya from black nak berubah kepada white lah kan. Tapi nama orang panggil Handy Black lagi sekarang. Jadi ustaz yang kita rujuk ni, ustaz-ustaz dia orang kasih nasihat.
Dan apa saja yang ustazah dan ustaz bentangkan tadi tu saya setuju sebab itu juga benda yang sama saya dengar. Tapi ada satu perkara yang paling best saya dengar ustaz, apabila ada ulama ni Maulana kata apa? Kalau nak kata muzik tu haram, ini tapi bukanlah tauliah saya ni, ustazah, bukan tauliah saya, hukum halal haram dosa pahala ni bukan saya punya tauliah. Tapi saya dengar Maulana punya perkongsian, dia kata kalau nak katakan muzik itu haram, jaga-jaga. Karena ini bukannya level kita. Manusia yang memperkatakan muzik itu haram, itu levelnya manusia-manusia yang sesaat melupakan Allah adalah satu dosa yang paling besar. Itu orang-orang yang begitu. Kita ini hidup di dalam kalangan kelompok manusia begini, kalau kau kata muzik itu haram, kamu jaga-jaga. Jangan kamu masuk mall membawa keluarga kamu untuk beli baju raya, selamat hari raya punya lagu berbunyi, jari kamu begini. Nanti haram ya kamu, jaga-jaga. Jadi bila ustaz tadi kata muzik tu hukumnya pada ada khilafnya, ada apanya, harus ya ustaz asalnya harus dan menjadi haram apabila perkara-perkara yang tertentu kita buat. Jadi masya-Allah, Maulana kata, Abang Zul, kau jangan berhenti nyanyi. Kau teruskan bernyanyi. Nanti siapa dia manusia yang akan menyanyikan lagu-lagu tentang kebesaran Allah di tengah keramaian manusia yang sukakan muzik? Kamu orangnya. Dan kamu harus faham, kalau mau buat dakwah, dakwah itu bukannya profesi. Tapi apa saja profesi kamu, dakwah wajib jalan. Masya Allah. Jadi bila saya dengar macam tu ustaz, semangat. Dapat semangat balik. Tapi bab lakonan, saya berhentilah. Bidang lakonan saya berhentilah. Sebab itu terlampau banyak sangat, macam mana ustazah kita nak kata, terlampau banyak sangat kepayahan dia untuk, minta maaf cakap lah, ni saya terlampau payah sangat untuk kita menjaga waktu solat kita kalau syuting. Saya tak salahkan industri tu, jangan salah faham dengan apa yang saya sampaikan ni. Saya tak salahkan industri tu. Tapi pekerjaan tu pun kita tak salahkan, tapi jatuhnya dosa dan pahala tu dekat kita. Itu pasal saya ambil jalan selamat untuk saya tidak terlibat dalam bidang tu, sebab saya ada cara saya tersendiri untuk kita jaga benda yang kita nak buat sesuatu yang baik. Macam moderator kita tadi tanya macam mana apa yang kita perlu buat kan, perlulah tukar suasana. Jadi inilah yang saya buat, mudah-mudahan dengan adanya hebatnya Allah SWT punya sentuhan memberi sedikit kesedaran kepada saya, mudah-mudahan mohon doa daripada semua orang untuk kita istiqamah sampai akhir hayat untuk memperbaiki diri kita, insya-Allah, mudah-mudahan. Wallahu a'lam, insya-Allah. Kalau kita tengok baru-baru ni heboh tentang satu isu yang tergempar yang melanda di negara kita. Siapa je yang tak tahu satu isu ni berkenaan dengan konsert Billie Eilish. Kalau pernah dengar lah. Yang mana bukan sekadar anak muda yang terlibat dengan konsert tersebut ustaz. Bahkan ada juga orang tua, orang dewasa yang turut sama hadir ke konsert tersebut. Jadi soalan saya ustaz, macam manakah kita, diri kita sendiri ataupun individu-individu lain nak berusaha untuk menyekat daripada budaya-budaya ataupun konsert-konsert ataupun benda-benda yang berkaitan dengan benda-benda yang tak baik ni ada terjadi dekat negara kita, insya-Allah ustaz. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma hawalaina wala alaina ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih pada soalan ni. Saya kira soalan terakhir bagi pusingan ini, yang mana kita nyatakan seperti mana pernah saya sebut ataupun saya ulas isu ini dan dijadikan suatu kecaman yang hebat kalau adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dirujuk dalam banyaklah medium, sama ada sosial media dan sebagainya. Bila saya ulas isu Billie Eilish, nama dia, betul sebutan Billie, penyanyi muda daripada Amerika. Tiket dia paling rendah RM308, paling mahal RM598. Dan yang jumlah yang orang pergi dekat konsert dia ada 25,000 orang. Maknanya kalau Billie Eilish tu jadi salah satu daripada panel pada malam ni, penuh kawasan ni dengan manusia. Takkan berganjak walaupun hujan lebat, ribut petir. Sebab buktinya pukul 5 pagi ada orang beratur dah nak masuk dalam Axiata Stadium itu, yang kita dapat lihat bagaimana suasana keadaan, semangatnya manusia untuk menghabiskan duit dia
untuk melihat artis pujaan dia. Allah. Baik. Ya. Kalau kutipan, kira kutipan dia sekitar 12 juta ringgit untuk konsert dia, Ustaz. Jadi satu jumlah yang sangat besar. Baik. Macam mana kita nak mengelak? Hujan ni antara doa Nabi ajar, Allahumma sayyiban nafi'a. Kalau lebat sangat, Allahumma hawalaina wala alaina. Doalah. Moga-moga ada wali-wali Allah dekat sini. Moga Allah alihkan hujan ni pergi ke tempat lain. Sebab kita sedang buat program, insya-Allah. Jadi hadirin Allah Subhanahu wa taala sekalian. Justru itu bila mana kita tanya siapakah yang bertanggungjawab untuk mengekang perkara ini. Satu hadis Nabi SAW, Nabi kata, Man ra'a minkum munkaran. Dengar betul-betul adik-adik. Yang duduk kat sini sama ada ahli badar ataupun bukan ahli badar, yang ajak orang ke arah kebaikan, yang mencegah kepada kemungkaran. Dengar kata Rasul SAW, sesiapa saja. Bukan sekadar ustaz, Tok Imam, Tok Bela, Tok Siak, JKK, Tok Adi, Tanah Kubur. Tak kira siapa. Man, siapa-siapa. Ra'a. Ra'a ni bahasa Arab, dia tengok. Ataupun dia nampak. Ataupun kata ulama, ai alima, dia tahu. Dia tak nampak, tapi orang bagi tahu. Ada suatu kemungkaran yang berlaku. Falyughayyirhu biyadih. Maka dia kena cegah pakai tangan dia. Tangan bermaksud kuasa yang ada. Kita mahasiswa tak ada kuasa. Saya pun tak ada kuasa. Yang ada kuasa adalah pemerintah yang ada di atas. Maka mereka ada kuasa, mereka kena cegah kemungkaran yang berlaku. Fa illam yastati' fa bilisanih. Kalau tidak mampu guna lidah, kita kena guna lidah. Dulu mungkin orang bercakap dan berceramah, buat konten dalam TikTok. Buat konten dalam TikTok, konten yang menyebabkan orang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang jauh daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa illam yastati' fa biqalbih. Tapi kalau tidak mampu, dia kena cegah pakai hati dia. Wa dzalika adhaful iman. Itulah serendah-rendah iman. Jadi bila tanya kepada saya, siapa yang bertanggungjawab? Nombor satu, bila kita sebut tentang konsert artis-artis daripada luar ataupun artis daripada artis tempatan, yang perlu kita guide ataupun kita tengok keadaan macam mana. Nombor satu, pembawakan artis tersebut. Kenapa kita menentang Billie Eilish bila datang ke Malaysia? Mungkin ada adik-adik yang sangat tidak bersetuju dengan saya pada malam ni. Mungkin agak ekstrim, agak Taliban ustaz ni bagi pandangan. Saya rasa saya bukan Taliban lagi. Kalau Taliban langsung tak bagi. Saya nyatakan kenapa kita tentang, sebab dia antara tokoh penyokong kepada LGBTQ. Sekarang bukan LGBTQ, dia ada sambungan lagi. RP apa benda kat belakang tu. Punya banyak sekarang. Dia boleh bawa bendera ataupun panggil apa ni? Ridak ke apa ni? Letak atas tubuh dia bendera pelangi tersebut. Menunjukkan solidariti dia kepada golongan LGBT. Mungkin dari sudut lagu saya tak kenal siapa Billie Eilish, sehinggalah muncul orang ini kat Malaysia. Tapi saya nak nyatakan, pembawakan yang dia buat itu menyebabkan satu fitnah kepada agama kita. Kita dengar. Baik. Boleh teruskan lagi. Kalau rasa tempiah, mari ke sini. Mari ke depan, tak apa. Kalau tempias, InsyaAllah. Okey, minta yang mana yang berada di belakang boleh ke depan. Yang kena tempias tu boleh ke tempat yang ke tengah sikit. Okey, minta AJK untuk bantu peserta. Mari insyaAllah. Penuhkan sah depan. Ke depan ni lagi pun tak apa, insyaAllah. Baik. Pakar-pakar doa lah dengan amalan masing-masing. Maka Allah bantu kita pada malam ni, insyaAllah. Baik. Okey, boleh semua Boleh sambung Boleh, Masya Allah. Barakallahu fiikum. Ni semua ahli syurga belakang ni, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Allah tak berganjak ni. Baik.
Hujan ni nikmat daripada Allah. Kita kena bersyukur nikmat pada Allah. Mungkin kita kata ganggu kita, tapi ada manfaat kepada makhluk lain insya-Allah. Jadi apa yang saya sebut tadi, bila mana kita menyentang isu ni, saya nak sebut satu isu hadirin mati Allah Subhanahu wa taala. Bila mana ada satu kelompok kumpulan yang pernah datang ke negara kita, yang membuat konsert. Kalau saya sebut nama dia, mesti kita tahu belaka. Mungkin ada tak tahu juga. Namanya Chris dan Sintok nama dia. Kenal tak adik-adik Chris dan Sintok? Tak kenal? Bagus betul UTM. Saya tanya orang UiTM, kenal belaka? Chris dan Sintok ni tokoh LGBT daripada Thailand. Dia pelakon watak power makwa. Dua-dua ni jantan belaka. Tapi power makwa dalam sinetron yang masyhur di Thailand. Seronok orang tengok cerita tu sebab cerita LGBT. Ke ada sini yang menyokong LGBT? Ciakat tangan sekali nak tengok. Mau kena panah peti malam ni kalau ada jaga. Apa yang berlaku? Dia nak mari ke Malaysia. Tahun 2018 benda ni berlaku. Nak mari ke Malaysia sebab nak bertemu dengan peminat-peminat dia dalam cerita tersebut. Maka kami buat satu desakan. Kita tidak ada kuasa, kita mendesak saja kepada pihak berkuasa agar batalkan program tersebut. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tiket hampir habis. Bayangkan tiket hampir habis. Tiket pula harganya bukan RM10, bukan RM20. Harganya RM100, hampir habis. Bila mana kita desak melalui apa? Media sosial. Kita desak melalui media sosial. Saya post dalam Facebook saya post dalam Instagram saya post ajak kawan-kawan post belaka desak jangan mari kat Malaysia. Kenapa kita kata jangan mari ke Malaysia? Sebab satu masalah yang besar. Walaupun mungkin itu seni, dia kata seni, saya hanya pelakon watak itu. Tapi hakikatnya melakonkan watak itu, dia reda kepada perkara tersebut, maka kita tak boleh terima dalam masyarakat kita di Malaysia. Sama juga pada tahun yang sama ada seorang tokoh LGBT juga. Minta maaf kita fokus isu ni pada malam. Seni juga. Dia dikenali oleh Sinon Loreska. Kenal tak Sinon? Tak kenal juga. Bagus. Alhamdulillah sekali lagi. Barakallahu fikum. Dah ustaz kenal. Pelik pula ustaz kenal belaka ni. Saya kenal dia sebab kita tahu orang tag kita. Ni masalah besar ni. Bila jadi penceramah, tubik kod TV, kod radio, orang suka tag kita. Tanya Ustaz Isfadiah, tanya Abang Zuhairi Black, tanyalah. Mesti akan dia tag. Nak kalau ustaz yang suka melawan ni. Maka antaranya Sino Loreska, tubuhnya sadar. Saya tak sedar. Dia sadar. Six pack, saya one pack. Tubuhnya katang, orang Terengganu kata katang. Gagah perkasa macam badang. Tapi gelaran dia The King of the Catwalk. The King of the Catwalk. Apa dia catwalk? Kucing jalan. Ni jenis model yang berjalan. Dia pakai mahkota, pakai mantel, tak pakai baju, pakai cawak saja, pakai kasut tumit tinggi. Dia baru balik daripada Taiwan. Taiwan ni satu negara yang pada asalnya tidak membenarkan lelaki dengan lelaki-lelaki. Tapi dia pergi ke Taiwan, dia bersolidariti dengan penduduk Taiwan untuk mendesak kerajaan Taiwan membenarkan lelaki kahwin sama lelaki-lelaki. Dia singgah dekat Malaysia untuk sambut birthday-nya yang ke-23. Dr. Izwan daripada JAKIM. Dr. Izwan ni kalau Google namanya Dr. Izwan, dia pakar LGBT. Bukan dia LGBT, dia pakar LGBT. Dia buat kajian tentang LGBT. Dia sebut kalau di Taiwan ada golongan gay seramai 200,000 orang. Dekat Malaysia kita ada dekat 300,000 orang. Wal'iyadhu billahi min zalik. Kita doa sungguh-sungguh. Dia mari dekat Malaysia, dia bercatwalk di depan KLCC. Dengan pakai mantel macam Superman tu, tak pakai apa, bergerak gede-gede. Kami NGO di Ipoh, walaupun berlaku di Kuala Lumpur, kami buat laporan polis. Ini saya masuk cara cegah. Kita buat laporan polis di Ipoh. Polis pula tanya pada saya, Ustaz, nak cas apa dia ni? Polis pula tak tahu nak cas apa. Saya kata, Tuan, kita cas mengganggu ketenteraman awam. Ketenteraman awam, boleh Ustaz? Boleh. Kita pun tulis.
letak dalam media sosial, malam tu dia cabut lari balik ke Filipina. Saya nak cerita apa? Ketika mana Sinon ni datang ke Malaysia, betapa ramai orang Melayu, lelaki, sadar tubuhnya yang duduk follow Sinon datang. Macam Mursyidul Am Gih Nepal dia lah. Yang mari, ketua dia datang, dia raikan. Dan yang paling menyedihkan, orang Melayu Islam. Ini saya masukkan apa? Dia orang seni, seorang pelakon, seorang moden. Tapi Masya Allah, apa yang dia buat, yang mampu kita buat sebagai seorang umat Islam, seorang rakyat yang mungkin tidak ada kuasa, tapi kita gunakan kekuatan yang kita ada. Tangan kita untuk menaip, ataupun kita buat konten-konten tazkirah. Sekarang ni ramai budak-budak teknikal semua ni boleh edit gambar tu, edit ceramah ustaz ni, edit ceramah ustaz ni, ustazah ni. Dia pun masukkan. Edit tu biar betul, jangan edit nak kenakan ustaz tu. Edit betul-betul. Untuk apa? Untuk lawan kemungkaran. Orang buat maksiat ramai, yang nak menentang kemungkaran tu sikit. Sebab apa? Macam saya tanya tadi, Badar macam mana di UTM? Badar macam mana? Senang ke susah nak dakwah orang? Susah, kata timbalan presiden tadi. Payah. Kita buat program orang tak datang. Buat program makan mungkin ramai orang datang. Buat program ibadat tak ramai. Saya sebut kepada adik-adik, bukan di UTM saja. Saya belajar universiti Islam, bukan UIA lah. Universiti Islam pun yang belajar agama, yang nak kepada agama daripada orang agama pun kurang. Bayangkan kalau orang bukan yang tidak ambil aliran agama, jauh lagi mereka daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia apa yang kita kena buat? Kena ada satu motivasi seperti mana Nabi Allah Nuh alaihissalam yang berdakwah kepada kaumnya 950 tahun. Tidak jemu-jemu berdakwah siang dan malam. Walaupun kaumnya tak ikut, tapi takdir Allah Subhanahu Wa Taala, itu saja umat yang berjaya diislamkan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Dan akhirnya tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapat lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberi pengajaran kepada umat Nabi Nuh yang derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan pengajaran yang cukup sadis. Itu boleh rujuk dalam surah Nuh insya-Allah. Wallahu a'lamu bis-shawab. Subhanallah. Masya Allah, satu huraian yang sangat-sangat lengkap daripada Ustaz berkenaan dengan cara untuk kita mencegah. Hakikatnya tanpa kita sedar, golongan-golongan yang benci akan Islam semakin lama semakin membiak, semakin lama semakin ramai. Itu satu fakta yang kita kena sedar. Dan tugas kita sebagai orang yang berilmu, sebagai seorang yang tahu, adalah kita kena sampaikan kepada orang-orang yang lain. Masih lagi saya ingat salah satu pesanan daripada senior saya, seorang yang sangat hebat ketika mana saya belajar di Kolej Matrikulasi Melaka. Dan sekarang senior saya itu sedang melanjutkan pelajaran di Universiti Al-Azhar. Dia kata, Abang Mujahid, dia kata berleluasanya kejahilan bukan kerana ramainya orang yang jahat, bukan kerananya ramai orang yang jahil, tapi kerana ramainya orang yang alim, orang yang berilmu, orang yang berpengetahuan, tapi dia mendiamkan diri dia. Jadi saya seru kepada semua sahabat-sahabat yang berada di dalam majlis ilmu ketika ini untuk sampaikanlah, sebarkanlah luas, sebarkan luas benda ni supaya ramai orang notice, ramai orang tahu tentang benda ni insya-Allah. Jadi insya-Allah kita terus kepada panel kita yang seterusnya. Insya-Allah. Kalau tadi Ustaz menyebutkan cara untuk mencegah, sekarang ni saya nak tanya kepada Ustazah, siapakah antara idola ataupun figura-figura yang Ustazah mungkin idolakan beliau, idola figura muslimah yang berkecimpung di dalam dunia hiburan ni, dan kenapa Ustazah mengidolakan beliau dalam keadaan dunia sekarang yang tenat, dan insya-Allah moga-moga golongan muslimah yang berada dalam ni mengambil pengajaran daripada beliau insya-Allah. Baik, terima kasih kepada moderator Ananda Adwa. Bila sebut idola, secara jujur saya sebenarnya tidak ada idola ya. Idola saya suami saya lah. So dalam kereta dia menyanyi,
Kadang-kadang dia tukar mengaji kan. Jadi dia lah. Tetapi ada dua figura yang saya kira kita patut bincang dan juga sembang-sembang tentang mereka. Dan figura ini mempunyai ciri-ciri yang saya rasa saya rasa ini bukan fatwa, ini bukan apa, tapi saya rasa sangat baik untuk kita ikuti seandainya kita berkecimpung dalam dunia seni, ya. Dan salah satunya sudah tentulah yang berada di hadapan kita, Abang Zul. Boleh tak bagi satu tepukan yang gemuruh kepada Abang Zul? Masya Allah kan. Jadi kita lihat tadi bila dia bawa lagu tu, dia selang-selikan dengan satu arahan. Kita minta dengan siapa? Kan? Jadi kemudian dia sambunglah pula kan, minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Rasa tak anak-anak semua bila dengar lagu Abang Zul tadi, kita rasa macam dekatnya dengan Allah. Ada rasa tak? Ada rasa kan? Kita tidak mengharapkan sesama makhluk pun. Jadi kita tahu, betul lah. Jadi melalui seni ni kita boleh membawa orang ke arah kebenaran sebenarnya. Baik, ada satu kisah sebelum saya cerita tokoh-tokoh yang selain daripada Abang Zul ni. Zaman baginda Nabi Muhammad SAW, ada seorang sahabat yang bernama Hanzalah radhiyallahu an. Jadi bila dia duduk dengan Nabi, dia akan bermuhasabah. Dan bila dia bermuhasabah, lepas habis selesai itu dia menangis, kemudian dia kembali balik kepada keluarganya. Dan bila dengan keluarganya, dia berhibur pula dengan keluarganya. Dia gelak ketawa, menyanyi kan, menari, joget dengan keluarga dia tu, dengan ahli keluarga. Dia jadi entertainer pula, penghibur kepada keluarga. Dan satu masa tu dia rasa sangat bersalah. Dia berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia menjelaskan betapa takutnya dia sebab bila dia jauh dengan Nabi, dia macam seolah-olah lupa diri, berhibur-hibur pula kan, padahal baru je muhasabah. Dan kemudian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyematkan satu wasiat ataupun satu ingatan yang cukup indah, ya. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa kata baginda sallallahu alaihi wasallam? Ya Hanzalah, sa'atan wa sa'atan. Maksudnya, wahai Hanzalah, ada masa untuk urusan dunia, ada masa untuk beribadah. Walau kanat takunu qulubukum kama takunu inda dzikr. Seandainya kamu boleh menjaga hati kamu untuk sentiasa mengingati Allah sewaktu kamu berhibur itu, sebagaimana kamu mempunyai ingatan kepada Allah sewaktu kamu berada di dalam majlis zikir. La safahatkum al-malaikah hatta tusallima alaikum fit turuq. Maka apa yang dia dapat kalau dia boleh konsisten atau dia maintain jiwa dia mengingati Allah walaupun di saat dia berhibur, maka kata Nabi, para malaikat akan bersalam denganmu dan memberi salam kepadamu di pertengahan jalan. Masya Allah. Jadi ini merupakan satu perjuangan sebenarnya. Dan dunia seni merupakan satu fitrah manusia. Tapi kita yang merosakkannya. Anak-anak yang dikasihi, idola, kalau kita kata idola ataupun contoh yang terbaik di kalangan wanita, saya akan sebut Okky Setiana Dewi. Siapa kenal? Kenal tak Okky? Oh, kenal. Siapa kenal angkat tangan? Okey, okey. Ada 3 perkara yang saya nampak kelebihan pada diri dia. Nombor 1, dia pelakon kan? Ya? Dia akan memilih watak dia apa. Dan dalam melakonkan watak dia itu, dia akan menambah dialog-dialog yang berbentuk ilahiyah. Yang berbentuk ketuhanan. Yang kedua, yang terbaik pada diri dia itu adalah dia tidak berhenti untuk belajar. Dia terus menuntut ilmu pengetahuan.
Dan sebab tu bila kita tengok lakonan dia, watak yang dia bawa, ya, dia bawa macam seolah-olah daripada hati dia yang penuh sedar. Dan yang ketiga, sebagaimana yang Pius Said sebut tadi, penampilan dia. Bukan setakat penampilan dia, perkataan dia jaga. Bukan setakat perkataan dia, pergaulan dia juga dia jaga. 3P. Penampilan, perkataan dan juga pergaulan. Inilah yang menunjukkan maruah seseorang. Maruah seseorang boleh dilihat perkataan yang dia guna. Maruahnya juga boleh dilihat melalui penampilan dia, pergaulan dia, ya. Jadi di situ tok pakaian dia bagaimana, kemudian bila dia bergaul dengan orang bagaimana, di situlah terhimpunnya jati diri ataupun nilai syakhsiah yang mulia. Baik, itu bagi perempuan, ya. Kalau yang bagi lelaki, saya rasa mungkin ramai, tapi saya tetap tak boleh lupa dengan Cat Steven, Yusof Islam. Siapa kenal? Tak kenal? Kenal? Siapa yang kenal angkat tangan? Cat Steven, Yusof Islam. Oh, sikit aja yang kenal. Waktu dia masuk Islam, umur saya dalam 13 atau 14 tahun. Waktu dia masuk Islam. Dan kemudian, dia terus adakan lagu, dia cipta lagu daripada alif, ba, ta sampai ya. Oh, saya suka sangat sebab dia alif, A is for Allah, nothing but Allah. Kan? Jadi dia disebut sampai ba sampai ya tu, saya kata Masya Allah, ini semua macam satu poin yang cukup penting dalam Islam. Dia boleh terjemahkan dan dia letakkan seiring dengan alif bata tu sampai kita tak boleh lupa. Jadi kita kata alif tu Allah, ba itu bismillah, ta adalah takwa. Tak secara langsung dengan halusnya seni dia itu dia perkenalkan kepada kita. Wow, itu merupakan satu sekali lagi jihad dan perjuangan. Dan Cat Steven, dia ada bagi tahu, dia meluahkan kekesalan dia yang amat. Ya, dalam buku dia yang bertajuk Mengapa Saya Masih Memetik Gitar. Jadi apa kata Yusof Islam? Dia kata dia sangat-sangat kesal sebab sewaktu dia masuk Islam itu dia tergopoh-gapah meninggalkan dunia muzik dan dunia seni. Dia tergopoh-gapah, dia tinggal langsung. Cerai talak 3 macam itulah untuk waktu tu. Kerana apa? Kerana tindakan dia itu menyebabkan orang memandang serong terhadap Islam. Jadi dikata Islam ni dal, Islam ini mati, jiwanya tidak hidup, dia tidak respect dan juga menghargai seni, menghargai sesuatu yang datang daripada akal yang sehat. Jadi dia rasa kesal. So akhirnya dia kembali memetik gitar dan ini kata-katanya. Dia kata muzik sebenarnya wujud di sejagat dunia ini. Walaupun di hutan, lautan ataupun di padang pasir. Burung-burung yang bersiul, ombak yang berdebur-debur, manakala angin pula yang berderu-deru. Cuba anak-anak diam sekejap. Dengar tak bunyi hujan turun? Macam irama tak? Kan macam irama tak? Macam lagu kan? Boleh jadi lagu kan? Masya Allah, ya. Alam semula jadi menyanyikan lagunya sendiri yang indah dan mengkagumkan. Dan itulah muzik, tanda pujian dan cinta kepada Maha Pencipta seluruh alam. Jadi itu saya rasa ramai lagi tokoh-tokoh sebenarnya yang banyak memberikan kesan yang hebat ya kepada jiwa. Dan actually saya ada baca satu kajian yang melihat kenapa ramai ada perubahan di kalangan masyarakat, ya? Khususnya masyarakat di Asia Tenggara ini. Mereka nak berpakaian menutup aurat. Dia kalau macam sebelum ni Masya Allah susahnya lah kan. Tapi dia ada macam satu gelombang ya nak menutup aurat, gelombang berhijrah. Dan kemudian bila dia buat kajian saya baca, tahu tak apa sebabnya? Antara sebabnya adalah kerana ramai artis-artis telah berhijrah. Jadi yang pengikut diorang itu pun sama nak cari, kenapa?
Dan kita rasa sangat bersyukur dengan adanya kelompok-kelompok ataupun kumpulan-kumpulan nasyid seperti Raihan, seperti Rabbani, itu yang Piu Said sebut tu. Mereka meneroka atau mereka meredah satu kehidupan dunia seni yang waktu itu tak ada siapa pun berani. Saya teringat lagi pensyarah saya di UKM yang mengajar psikologi. Dia kata, apalah ni nasyid ni dah masuk dah dekat dalam dunia seni. Pakai lagu-lagu muzik, alat-alat muzik yang tak kena. Dia kata ini macam dah sesat dah. Waktu tu saya sokong dalam hati, saya diam aja. Yalah pensyarah kita kan, nanti kan dia tolak markah pula kan. Dan kemudiannya, waktu dia orang masuk dalam, biasanya kalau himpunan artis tu apa nama dia tu ya, kalau popular ke apa ke, dia orang akan dapat award, anugerah. Ya, bila dia dapat anugerah tu, ada setengah pun yang akan macam pandang remeh. Dia kata, tengok tu, yang batil dengan hak dah bercampur-campur dah. Tapi Masya Allah, sebab dia konsisten, dia berani membawa kebenaran di saat lautan masyarakat yang mempertahankan seni pada cara yang berbeza, ya, tapi mereka boleh bawa ramai yang kemudiannya kembali berhijrah dan kembali kepada Islam. Jadi ini satu keberanian yang saya kira kita semua ada peranannya ya, dalam bidang masing-masing, dan kita perlu respect dan juga hargai perjuangan-perjuangan mereka, dan kalau perlu kita sokong. Tapi ingat ya, ada prinsip-prinsip yang jelas, iaitulah membawa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Masya-Allah. Satu jawapan yang menarik daripada ustazah, dan ustazah juga ada menyebut salah seorang figura muslimah yang even saya sendiri pun idolakan beliau, iaitu Ustazah Dr. Oki. Siapa je tak kenal beliau, seorang pendakwah yang sangat-sangat bila nak menyampaikan satu tazkirah ataupun nasihat tu sangat-sangat soft spoken. Jadi insya-Allah memandangkan masa pun sebenarnya sedang mencemburui kita. Jadi untuk sesi Q&A, untuk semua yang berada dalam live yang bertanyakan soalan sebentar tadi, insya-Allah kita akan jawab di media sosial. InsyaAllah kita akan pergi kepada slot yang terakhir, iaitu rumusan. Iaitu insyaAllah saya akan serahkan kepada panel yang pertama kita. Mungkin sedikit nasihat daripada Ustaz, daripada Piu Said kepada mahasiswa UTM terutamanya, insyaAllah. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, tibalah saat pengakhirannya. Seperti mana kata Bazul tadi, ada pertemuan, ada perpisahan, Alhamdulillah. Jadi, nasihat saya untuk diri saya pertamanya dan kepada adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, berhibur itu tidak salah. Tapi pilihlah hiburan yang tidak menyalahi syarak. Sebab kehidupan kita ni ada halal dan haram, ada pahala dan dosa. Dan kita kena imani selepas kita mati, bukan kita mati gitu je. Lepas kita mati, kita masuk ke alam barzakh. Alam barzakh ada fitnah, ada ujian yang Allah berikan. Kemudian kita pergi ke alam mahsyar. Kemudian akan kita dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tengah makan. Nabi keluar daripada rumah dalam keadaan perutnya lapar. Bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, dua-dua lapar juga. Akhirnya datang ke rumah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pendekkan cerita, Nabi dijamu makan oleh seorang Ansar, sahabat Ansar yang agak berada ketika itu. Antara makanan yang Nabi diberi jamu, buah tamar, buah kurma. Bila Nabi makan, selesai Nabi makan, Nabi pun menangis. Kita makan kurma takkan menangis. Tapi tak dapat kuah daging kurma, kita menangis. Kurma makan, kita nak menangis. Dah habis makanan. Sebab apa Nabi menangis? Nabi teringat dengan firman Allah Subhanahu wa taala bahawa segala nikmat yang Allah berikan kepada kita itu akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hiburan itu nikmat. Carilah hiburan yang kalau Allah tanya satu masa nanti, kita boleh jawab dengan bangganya, ya Rab, aku mendengar hiburan tapi tidak menyalahi syarakmu ya Allah. Jangan pula kita berdalah-dalih dengan Allah Subhanahu wa taala, sebab hari itu tak boleh kita nak tipu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita orang Islam kena imani ada perbezaan kita dengan orang lain, dan letak takwa di hadapan kita, insya-Allah kita akan selamat
Mohon maaf kalau Ustaz ataupun saya terkasar bahasa, tersilap bicara. Jadi kalau siapa ada media sosial, jangan lupalah follow kami-kami berempat di atas. Khususnya kepada nama dia tadi, Auda, Adwa, Adwa, bukan Ajwa, Adwa, insya-Allah. Boleh follow, insya-Allah. Mana yang baik kita kongsi. Ada orang tulis kat bawah, I follow you. Ada orang tulis itu. Orang pun pakat follow dia, tapi dia tak follow pun orang. Ini munafik, dia menipu. Jadi saya tak janji balik, saya akan follow balik. Tapi insya-Allah mana-mana yang boleh kita kongsikan insya-Allah. Wallahu taala alam. Okey, baik. Sedikit rumusan daripada Ustaz. Seterusnya kita akan dengar daripada artis kita. Sedikit rumusan daripada Abang Zul. Mungkin nak tambah sikitlah sebelah Abang Zul bagi rumusan. Mungkin Abang Zul boleh share juga kepada sahabat-sahabat saya dekat depan ni. Apakah antara kekuatan daripada Abang Zul sendiri untuk terus istiqamah, untuk berhijrah? Sebab iyalah bila mana kita dah berhijrah mesti akan ada banyak kecaman, mesti akan ada juga orang akan mengata kita. Jadi mungkin Abang Zul boleh share sikit dan Abang Zul boleh kongsikan sedikit nasihat kepada sahabat-sahabat saya insya-Allah. InsyaAllah mudah-mudahan. Okey, saya ni bukanlah alim ulama, saya ni bukanlah pertama sekali kita nak disclaimer. Kita ni bukannya alim ulama, kita ni bukannya ustaz-ustaz, bukan maulana, kiai ataupun tuan guru. Tapi saya ni hanyalah mantan rockers saja. Mantan rockers yang nak mencari bekalan-bekalan akhirat untuk membuat persediaan. Jadi bila kita nak cakap pasal perkara tentang istiqamah ni, sebenarnya ada satu perkara yang membuatkan insya-Allah mudah-mudahan kita boleh istiqamah. Ni saya kasih tips, bukan tips lah. Ini ada satu alim ulama buat perkongsian dengan saya. Allah SWT bagi dalam kehidupan kita gajah. Seekor gajah binatang yang paling kuat. Subhanallah, hebat Allah. Binatang yang paling kuat ni, gajah, bisa mencabut sebatang pokok kayu balak dengan belalainya saja. Itu gajah. Kuat kan? Tapi ada yang lebih kuat dari gajah. Apa dia? Akal fikir kita. Allah kasih kita akal. Ini akal kalau kita gunakan lebih kuat daripada seekor gajah. Bukan sebatang pokok kayu balak saja di atas bukit itu kita boleh gondoli. Tetapi dengan akal, satu bukit itu boleh kayu balaknya kita bersihkan. Itu dengan akal. Tapi apa yang lebih kuat dari akal? Ada. Apa dia? Mabuk. Ini orang kalau sudah mabuk, kita minta satu bukit saja kayu balaknya, dia habis berbukit-bukit digondoli bagi kayu balaknya. Itu orang mabuk, lebih kuat daripada fikir. Mabuk lebih kuat daripada fikir. Tapi apa yang lebih kuat daripada mabuk? Yang lebih kuat daripada mabuk, mengantuk. Orang kalau mabuk, dia kalau mengantuk dalam longkang pun bisa dia tidur. Itu mengantuk lebih kuat daripada mabuk. Tapi ada yang lebih kuat daripada mengantuk. Ini dia yang penting untuk kita istiqamah. Apa dia? Risau. Kalau kita risau, kau fikir apa pun kau enggak mampu tidur. Kalau kau risau. Jadi sekarang insya-Allah untuk kita istiqamah, untuk berjaya, kita nak kena risau keberjayaan untuk dunia semata-mata ataupun untuk akhirat sekali. Jadi insya-Allah mudah-mudahan dengan ada fikir risau kita untuk mendapat kejayaan dunia dan akhirat ini, mudah-mudahan dapat kita istiqamah dalam usaha kebaikan kita insya-Allah mudah-mudahan. Wallahu a'lam insya-Allah mudah-mudahan. Jadi apa lagi tadi tu? Ada dua tadi saya tak salah. Satu lagi rumusan. Mungkin sedikit nasihatlah. Okey, insya-Allah mudah-mudahan tak ada apalah kita nak katakan. Mudah-mudahan kita ini hari sebagai tandanya bersyukur kita menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita ambil kata-kata yang bermanfaat daripada ustaz dan ustazah tadi. Kita jadikan diri kita asbab kebaikan untuk sekalian umat. Kerana apa? Allah SWT dah firmankan dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik yang Allah SWT keluarkan, huruskan daripada rahim ibu kalian ke muka bumi Allah ini untuk memberi manfaat kepada dunia dan seluruh isinya. Manfaatnya
mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah manusia daripada melakukan kemungkaran, dan kita beriman kepada Allah. Ini umat yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala sudah janjikan, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan memasuki syurga terlebih dahulu daripada umat-umat yang lain. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita azam, kita semangat untuk menjadi umat yang terbaik, umat dakwah yang akan memasuki syurga terlebih dahulu daripada umat yang lain. Insya-Allah mudah-mudahan. Insya-Allah mudah-mudahan itu je lah insya-Allah. Subhanallah, masya-Allah. Terima kasih Abang Zul. Okey, orang kata yang terakhir ni tak lengkap kalau kita tak dengar satu pesan daripada seorang ibu. Insya-Allah kita akan dengar sedikit nasihat daripada Ustazah Isfadah, insya-Allah. Tafadhal mashkura. Baik, terima kasih kepada anak-anda moderator A2. Anak-anak yang dikasihi sekalian, kita tahu bahawa muzik, seni, dia mempunyai satu kekuatan yang boleh mempengaruhi jiwa. Dan apabila kita mendengar lagu-lagu ini, sila pastikan kita sedar apakah mesej yang terselit di dalamnya. Kerana ada kajian yang dijalankan ya di University Pittsburgh, US. Mereka telah menganalisa sebanyak 793 buah lagu-lagu yang paling popular di kalangan anak-anak muda. Dan lagu itu antara tahun 2005 hingga tahun 2007, 2 tahun lah. Dan hasil dapatan kajian mereka mendapati hampir 80% lagu tersebut mengandungi unsur menggalakkan penggunaan dadah, arak dan zina. So be careful with the song that you choose. You choose to listen, dan pastikan kena betulkan niat kita. Bila kita nak dengar lagu itu, adakah lagu ini boleh membawa kita kepada Allah ataupun tidak. Dan itu saya kata, you all kena ada satu kekuatan untuk Islamize dan juga kekuatan untuk mendisiplinkan diri sendiri dan juga kekuatan to say no, untuk kata tidak pada sesuatu yang tidak layak buat kalian yang berhati suci insya-Allah. Jadi setakat itu saja, aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi orang kata kalau berada di Melaka ni tak lengkap kalau tak ada pantun. Jadi insya-Allah saya nak goreng pantun, tapi pantun tu goreng dah catatlah kat depannya. Okey. Saya cuba Kalau berjalan dah sampai ke batas. Kalau berkayuh dah sampai ke pulau. Kalau mendaki dah sampai ke puncak. Kita telah sampai kepada penghujung bicara. Bolehlah. Entah sirih salah sarung. Entah kata salah tutur. Entah maksud salah sampai. Terimalah salam bersantun. Salam yang minta maaf, salam yang minta ampun. Saya mewakili ahli panel mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua hadirin yang sudi hadir menyaksikan forum pada malam ini. Lantaran keterbatasan waktu, saya mohon mengakhiri bicara pada malam ini dan mohon untuk mengundurkan diri. Diharapkan segala perkongsian yang kita peroleh pada malam ini dapatlah sama-sama kita ambil manfaat dan kita sampaikan kepada sahabat-sahabat kita di luar sana. Moga-moga kita menjadi seorang insan, menjadi seorang umat yang ketika mana di akhirat nanti baginda Rasulullah SAW tersenyum saat melihat kita. InsyaAllah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah.